Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kelima. Ayat yang kelima dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-55, manakala dalam slide adalah slide yang ke-109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Inna, sesungguhnya, al-abrar adalah golongan al-abrar. Golongan al-abrar ini Allah menyebutkan yashrabuna, mereka akan sentiasa meminum, min ka'sin, dari gelas yang dinamakan ka'sin, kana mizajuha, yang bercampur kafura dengan kafur. Kalau kita baca sekali imbas pada terjemahan, mungkin kita belum dapat penjelasan yang lebih lanjut. Pertama adalah siapa itu al-abrar. Yang kedua, apa itu apa itu ka'sin, dan apakah itu kafura. Jadi disiplin kita, kalau kita nak memahami ayat, setiap ayat, maka kita perlu merujuk kepada apa yang diulas oleh para ulama tafsir. Tapi sebelum kita masuk kepada pentafsiran ayat 5 ini, kalau kita hubung kait dengan ayat yang sebelumnya, kalau tuan-tuan masih ingat, pada ayat yang sebelumnya Allah pernah memberitahu kepada kita bahawasanya insan ini telah diberikan kepada mereka itu hidayah. Maka Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia, sama ada nak menjadi syakiran ataupun kafura, nak menjadi kufur. Ada manusia dia memilih untuk menjadi kufur, maka balasan orang yang kufur telah pun kita pelajari pada ayat yang keempat. Manakala bermula ayat 5 ini, Allah menerangkan kepada kita sesiapa yang dia memilih jalan syakiran, memilih jalan bersyukur, Allah sediakan mereka nikmat yang banyak di hari akhirat. Golongan yang bersyukur itu, mereka ini digelar dengan nama al-abrar. Siapa itu al-abrar? Telah kita sebutkan sepintas lalu pada minggu lepas. Al-abrar adalah kalimah jama' plural bagi kalimah barrun dan juga kalimah barrun. Apa maknanya? Ia merujuk kepada orang yang banyak melakukan kebaikan. Okey, nak lebih jelas lagi, mari kita lihat apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan bahawasanya al-abrar ini adalah golongan yang tak sama macam golongan al-fujjar. Al-fujjar adalah golongan manusia yang dia derhaka kepada Allah. Jadi kata Ibn Kathir, al-abrar tu lawan kepada al-fujjar. Saya telah sebutkan kepada tuan-tuan minggu lepas, kalau tuan-tuan nak cari
ayat yang Allah ada menyebut tentang golongan al-fujjar, antaranya tuan-tuan rujuk dua surah, iaitu surah Al-Infitar, surah nombor 82, dan juga surah Al-Mutaffifin, surah nombor 83. Kalau tuan-tuan boleh jumpa dua surah ni, muka surat 587 dengan muka surat 588. Dalam surah Al-Infitar, tuan-tuan akan menemui ada dua golongan yang Allah sebut, iaitu kalau kita baca ayat 13 dan ayat nombor 14 dan surah Al-Infitar, Allah menyebutkan golongan al-abrar, Allah memberikan kepada mereka nikmat syurga. Innal abrara lafi na'im, kata Allah. Ayat nombor 13 Al-Infitar. Kalau ayat nombor 14 Allah mengatakan wa innal fujjara, al-fujjar Allah kata lafi sijjin, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Golongan al-fujjar mereka dapat neraka jahim. Dan kalau tuan baca dalam surah Al-Mutaffifin, tuan tengok ayat nombor 8, tuan tengok ayat nombor 7, ayat nombor 18 dan ayat nombor 22, tuan akan jumpa Allah menyebutkan golongan al-fujjar ni, orang yang sangat derhaka kepada Allah ini, buku amal dia itu di mana? Allah kata kalla innal fujjari fi sijjin. Jadi duduk dalam sijjin. Kalau orang yang abrar, Allah kata buku amalnya mana? Fi iliyin. Jadi rujuk dua surah tu untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang lawan kepada al-abrar itu adalah al-fujjar. Baik, al-abrar ini ikut Ibn Kathir, mereka mengatakan, Ibn Kathir kata al-abrar ni adalah golongan manusia yang dia taat kepada Allah. Dia tidak membalas segala nikmat Allah itu adalah dengan derhaka kepada Allah, buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kalau kita baca apa yang dikupas oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsir dia Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Qurtubi kata al-abrar ni merujuk kepada orang yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sama je macam apa yang dikupas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Makna kata al-abrar ni golongan yang apabila Allah perintahkan bentuk wajib, segala kewajipan Allah perintahkan, dia buat. Segala larangan-larangan Allah, kerana itu perintah Allah, dia akan tinggalkan. Tetapi al-abrar ni bukan sekadar Allah perintah yang wajib saja yang dia akan buat, tetapi apabila Allah perintahkan buat benda yang sunat pun, kerana itu Allah suka, maka dia akan usaha untuk dia buat. Manakala perkara-perkara yang Allah tak wajibkan tinggal, tapi Allah suka kalau ia ditinggalkan, macam perbuatan makruh, mereka tinggalkan, mereka juga adalah golongan al-abrar. Kerana al-abrar ini golongan manusia yang banyak melakukan kebaikan, bukan sahaja dengan Allah tetapi juga sesama manusia. Nanti pada ayat yang berikutnya tuan-tuan akan jumpa golongan abrar ni, mereka bukan sahaja mereka jaga hubungan dengan Allah, tetapi mereka ini juga manusia yang mengambil berat apa yang berlaku kepada manusia yang ada di sekeliling mereka. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya. Kemudian tuan-tuan, kita nak bahas pula apa itu kahsin. Begini, kalau merujuk Al-Imam Qurtubi kata rahimahullah mengatakan, dalam bahasa Arab perkataan ka'sin itu kan min ka'sin, daripada kalimah al-ka'su. Al-ka'su ni adalah bekas, iaitu alatlah wadah yang digunakan untuk meletakkan minuman. Ni dalam syurga dia ada banyak jenis-jenis bekas air yang nak letakkan air dalam dia. Nanti nak lebih jelas waktu kita belajar suratul Waqi'ah,
kita akan jumpa Allah sebut nama bekas air tu. Dia panggil ada bi akwabin wa abarik. Dia ada jenis-jenis lain. Tapi al-ka'su ini, kata Ibnu Katsir, dia adalah bekas yang digunakan untuk meletak minuman, dan bekas itu dia sudah ada air, kata Ibnu Katsir. Tapi air apa? Nanti kita akan jumpa ulasan Ibnu Katsir. Al-Imam Qurtubi kata, jika di dalam bekas itu tiada minuman, maka ia tidak dinamakan dengan nama al-ka'su. Pegang dulu. Maknanya al-ka'su tu apa? Dia macam, kita nak kata dia gelas ke dia cawan tu, dia adalah jenis yang digunakan untuk letak minuman, tapi dalam tu dah ada air. Kalau tak ada air, dia tak dinamakan sebagai al-ka'su. Okey. Kemudian kalau kita baca dalam Tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab ni dia kata begini. Dia kata, jika bekas itu belum lagi berisi air, ia dinamakan dengan nama ina'un. Al-Imam Qurtubi dia tak jelaskan kalau bekas tu tak ada air nama apa. Cuma Al-Qurtubi kata kalau bekas tu tak dalam air, dalam cawan tu ke dalam gelas tu belum ada air, dia tak namakan ka'su. Tapi kalau bekas yang tak ada air, namanya apa? Kata Pak Quraisy Shihab, dia dipanggil ina. Ina'un adalah kita kata apa, dia adalah mufrad, dia adalah singular bagi kalimah awani. Maknanya awani banyak bekas minuman lah. Tetapi satu dia panggil ina. Baik, kata Pak Quraisy Shihab, dia kata kalau Allah guna ina, ia merupakan kalimah yang digunakan untuk letak apa saja. Nak letak makanan pun dia panggil ina, nak digunakan letak minuman pun dia panggil ina. Okey, ini secara ringkas tentang bekas makanan. Kenapa kita kena cerita? Sebab dalam syurga ni tuan-tuan, belum cerita pasal makan dia tu pun, belum cerita bab minum tu, bekas minuman ni pun dah, nak letak air tu pun dah indah. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Lepas tu kalau orang perempuan ni yang banyak kat rumah tu apa? Dia ada satu almari simpan apa? Bekas-bekas makanan dan minuman dia saja lah kan. Okey, kenapa belum makan lagi bekas tu pun dah, cantiknya, dah menarik hati dah. Dia tak pakailah polisterin ni, cawan polisterin tu. So dalam Quran ni dia indah pada bekas minuman tu. Baik. Kemudian kalau kita baca apa yang dikata oleh Ibnu Katsir, sebab tu kita ni kalau baca ayat tu kena rujuk apa ulama tafsir kata. Jadi Ibnu Katsir kata kalau Allah gunakan ka'sin, ia adalah minuman yang merujuk kepada khamar, iaitu arak di dalam syurga. Apa itu kafur? Okay, Ibnu Katsir kata kafur ni, dia kata rasanya sejuk dan ia mempunyai bau yang sangat wangi. Tetapi biasa minum air kan, air kita tengok air dia, wangi, dia punya aroma dia, sangat melazatkan. Belum minum lagi. Jadi orang abrar ni apabila mereka diberi minuman tu sebenarnya adalah arak, yang arak tu diletakkan dalam bekas minuman yang dinamakan sebagai al-ka'su. Jadi al-ka'su tu, arak tadi itu, dia akan bercampur kana mizajuha, dia akan bercampur dengan kafur. Dia ada dekat dengan kita kata kapur tu. Adakah kapur tu yang orang duk makan sirih tu ke macam mana? Tapi memang kafur lah, dia betul panggil kafur. Kata Ibnu Katsir, dia kata para ulama mengenali
Sebab dia begini, Al-Quran tu kan bahasa Arab. Jadi Allah takkan cerita ayat Quran yang orang Arab tak dapat tangkap makna dia. Maknanya orang Arab dia faham kafur tu apa. Cuma kita fahamlah di hari akhirat tak sama seperti yang kita pernah jumpa, yang pernah kita rasa. Ibnu Katsir kata kafur tu digunakan ia untuk memberi rasa sejuk, dan juga ia akan keluar aroma bau yang sangat wangi. Okey, jelas. Maknanya kalau kita gabung ayat ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi arak yang diletakkan dalam bekas namanya al-ka'su, yang arak itu dia bercampur dengan kafur. Kafur tu apa? Dia adalah yang boleh memberikan rasa sejuk dan dia berbau sangat wangi. Okey, kafur ni apa sebenarnya? Kita kena baca ayat selepas dia. Tapi sebelum tu kita tengok dia punya pengajaran dia apa. Okey, nombor 1. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang kelima ni, salah satu daripada nikmat Allah yang Allah beri kepada penghuni syurga ni adalah minuman yang sangat melazatkan, disukai ramai. Macam tu. Saya ada bulan 2 insya-Allah akan keluar buku pasal syurga. Nanti tuan-tuan saya akan bawa dan tuan-tuan boleh dapatkanlah. Tuan-tuan beli buku tu, saya telah menjelaskan apa tu nikmat dalam syurga. Tuan-tuan belilah buku tu. Kemudian nanti bulan 2 kita akan bawa insya-Allah. Yang kedua, salah satu bentuk minuman dalam syurga ni adalah khamar, iaitu arak yang di dalamnya itu bercampur dengan kafur. Kalau tuan-tuan nak khamar, arak yang tak nak campur apa-apa, tuan-tuan kata saya nak yang kosong, tak nak campur apa-apa, saya nak arak tu saja, dia ada nama dia. Tapi kalau arak bercampur dengan kafur, soalannya tuan-tuan kata nak arak yang sejuk dan dia wangi, dia akan campur dengan apa? Kafur. Tapi tuan-tuan tak perlulah bersusah payah nak order, nak panggil. Mana orang ni? Panggil-panggil tak datang ni nak minum ni. Tuan-tuan jangan bimbang. Di hari akhirat terdetik saja, pum, benda tu dapat. Nanti kita akan cerita kemudian. Jelas Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dalam syurga ni minuman ni dia jadi nikmat? Kerana begini. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak bersantai-santai, kan, tuan-tuan nak lepak-lepak, antara yang tuan-tuan akan gunakan dalam lepak tu apa? Mesti ada apa? Mesti ada kena minum-minum. Betul tak? Bukan kita duduk bersantai sembang kosong, mesti ada makan. Kalau zaman sekarang mungkin orang ada apa? Mungkin orang order kek ke, mungkin orang order, tapi kena ada minum, baru kita boleh bersantai-santai. Bersantai macam mana? Al-Quran menerangkan banyak ayat Quran. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. So kalau dekat dunia ni kurang-kurangkanlah lepak-lepak sikit. Jangan lepak punya lama nak minum sampai waktu banyak habis, okay? Tapi dalam syurga nak lepak-lepak, nak sembang-sembang, nak minum-minum, insya-Allah masuk syurga nanti kita akan dapat nikmat ni. Dan suatu ketika duduk dalam syurga nanti, tuan-tuan akan ingat kembali pada tarikh sekian dan sekian kita pernah belajar tentang khamar ni yang bercampur dengan kafur. So moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tetapi kita kena jadi al-abrar. Baik tuan-tuan, saya tak masukkan tindakan selepas tadabbur kerana tindakan selepas tadabbur kita kombinasi nanti dengan ayat yang ke-6. Baik, kita sambung ayat yang ke-6. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Ayat 6 ni kita nak faham dia, salah satu cara dia kita kena sambung dengan ayat yang kelima. Okey,
macam mana kita nak sambung dia? Kita tengok dulu dia punya makna dia, terjemahan dia. Ainan, iaitu sebuah mata air. Allah kata iaitu sebuah mata air. Mata air tu mata air apa? Kenapa tiba-tiba ayat ni Allah kata sebuah mata air? Cara dia sambung dengan ayat nombor 5. Kalau ayat nombor 5 Tuhan kata apa? Dicampur dengan kafur kan? Apa itu kafur? Kafur jika disambung dengan ayat 6, maknanya kafur itu sebuah mata air. Yang mata air itu siapa yang akan minum dia? Yashrabu biha, yang akan sentiasa diminum oleh siapa? Ibadullah, hamba-hamba Allah. Yang mana mata air itu yang diminum oleh hamba-hamba Allah itu sifat dia macam mana? Yufajjirunaha tafjira, yang mana mereka tu boleh mengalirkan mata air itu dengan sebaik-baiknya. Maksud dia apa? Begini. Yang pertama, cara kita nak faham ayat 6 ni, kita tengok apa diulas oleh Pak Quraish Shihab. Sikit lagi waktu, Pak Quraish Shihab dia kata ayat nombor 5 yang kita jumpa kafur tadi tu, sebenarnya kafur itu ialah mata air dalam syurga. Jelas tuan-tuan? Maknanya ayat 6 ni kita gabung dia dengan ayat nombor 5. Jadi rupa-rupanya kafur yang kita sebut ayat 5 tadi, ia adalah sebuah mata air di dalam syurga. Apa makna yufajjirunaha tafjira? Penghuni syurga al-abrar tadi, yang Allah namakan al-abrar ni juga adalah ibadullah, hamba-hamba Allah yang taat. Mereka ni dia boleh dapatkan air mengikut apa sahaja keadaan yang mereka kehendaki, sama ada dari istana mereka, rumah mereka, majlis-majlis mereka, dan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya begini, mata air itu tuan-tuan boleh minta mata air ni. Tuan-tuan nak lalu mata air tu kat mana? Nak lalu kat kanan, nak lalu dekat belah kiri, tuan-tuan nak mata air tu, tuan-tuan boleh sesuka hati. Tuan-tuan nak alihkan mata air tu macam mana? Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya mata air tu, tuan-tuan nak, saya nak mata air saya ni duduk sebelah rumah saya, dia akan lalu. Saya nak mata air saya ni, sejak saya nak lepak-lepak dengan kawan-kawan dalam syurga ni, saya nak mata air tu depan mata, maka ada depan mata. Tuan faham tak tu maksudnya? Yufajjirunaha tafjira. Nanti kita cerita lagi tentang syurga. Baik tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, mari kita ambil pengajaran dan kita tutup dengan tindakan. Pelajaran yang pertama yang kita dapat belajar pada ayat nombor 6 tadi, alhamdulillah, salah satu yang kita dapat belajar, tambahan maklumat, salah satu mata air dalam syurga dinamakan dengan Ainul Kafur, mata air kafur. Pelajaran nombor 2, kita dapat belajar para penghuni syurga dia bebas memilih apa jua keadaan mata air tersebut untuk dialirkan. Maknanya mana pun tempat tuan-tuan nak mata air kafur itu lalu, semuanya terserah kepada penghuni syurga tersebut. Kalau sekarang tuan-tuan tak boleh sesuka hati, nanti ada syarikat bekalan air dia ke, ada jabatan pengairan saliran ke, tak boleh buat suka hati dengan sungai tu. Tetapi dalam syurga, tuan-tuan dan perempuan inilah ia akan menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla, dan tuan-tuan boleh buat sesuka hati di dalam syurga, kerana itulah ruang dan tempat yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Jadi kita dapat belajar
beberapa perkara pada pagi ini dan apa tindakan kita. Dia tak boleh sekadar kata oh seronoknya, maka kita kena buat sesuatu. Apa yang kita kena buat? Tindakan kita yang paling utama sekali, kita kena jadi hamba yang banyak melakukan kebaikan. Sama ada kebaikan itu, amal itu berkaitan dengan Allah, dan juga amal itu berkaitan dengan manusia. Kita kena banyak buat. Kalau kita rasa salat 5 waktu ni belum cukup, maka kita buatlah dengan mana-mana salat-salat sunat. Kalau kita rasa zakat kita belum mencukupi, kita nak buat banyak amal, sedekah. Kalau kita rasa zikir kita tak banyak, banyakkan. Moga-moga kita menjadi al-abrar dan kita mendapat pangkat ibadullah, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Mana-mana perintah Allah, pastikan kita buat. Mana-mana perkara yang Allah larang, pastikan kita tinggalkan. Jadi insya-Allah kita akan sambung untuk pengisian hari yang berikutnya pada keterangan ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah rahmat, mohon kepada Allah khiriyah taufik. Moga-moga Allah sentiasa memberikan kepada kita apa keberkatan pada umur kita, pada kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri.